So half an hour will be great. Jadi kita share view ya sekejap. Okay, macam mana dengan estimation? You all dah buat exercise kan? How do you find it? Anggaran tu kan, yang limit daripada hujung kan, maksimal Ya. tu kan. Minimal. Ya. Ya. Boleh ke? Okey, saya belum tengok lagi awak buat macam mana. Okey, nanti saya akan tengok dan minggu depan masa tutorial saya boleh bagi feedback lah. Sama ada apa yang awak buat tu betul ataupun apa-apa yang kurang tu saya akan bagi tahulah. Okey? Okay, untuk hari ini, what I'm trying to do is to discuss on one sample test of hypothesis and this is on chapter 10. Jadi, saya cuma nak introduce sedikit dan lepas tu mungkin awak boleh buat 1-2 example and then on Sunday tu kita boleh discuss on a lot more on one sample test of hypothesis. Okay, if you look at the chapter here, chapter 10 on one sample test of hypothesis, okay, ataupun biasanya kalau awak biasa dengar dia panggil sebagai hypothesis testing. And in this chapter, it only involves one sample. Okay, if you look at chapter 10, at the beginning of the chapter, dia tunjuk gambar ni. Gambar apa ni? Okay, siapa pernah nampak logo ni ataupun brand ni? Okay, this is Dole Pineapple. Okay, Dole Pineapple. And then it says here, Dole Pineapple is concerned that the 16-ounce can of sliced pineapple is being overfilled. Jadi dia bimbang takut terover. Okay, now assume the standard deviation of process is 0.03 ounce and the quality control department took a random sample of 50 cans and found that X bar or the arithmetic mean weight was 16.06. Okay, and the question proceeds at 5% level of significance. Can we conclude that mean weight is greater than 16 ounces? And ada lagi dia tanya determine p-value. Okay, so kalau awak tengok ni, bila awak belum belajar lagi, mungkin awak rasa macam apa soalan ditanya kan. However, it is simply, okay, your Dole Pineapple, okay, kita cari kita Google apa dia yang dimaksudkan dengan Dole Pineapple. So, if you look at Google search, Google image, okay, jadi awak akan dapat benda-benda macam ni. Okay, so it's a huge company, okay, which produce pineapple and then they can it. Okay, jadi dia can tu mungkin slice macam ni ataupun sometimes they put it in chunks. Okay, siapa suka makan pineapple kat sini? Saya. Ramai yang suka makan pineapple Okay, this is among my favorite fruit as well. Biasanya kalau orang darah AB, dia sangat sesuai makan pineapple. Okay, so siapa yang darah AB memang sesuai makan pineapple. Okay, and if we look at one of the picture there, okay, awak carilah. Okay, saya berminat dengan yang ni sebab saya nak tahu berapa berat dia. Nampak tak? Okay, the net weight is 3060. Okay, 3060 gram. Okay, now, okay, tin ni dia boleh bagi tahu berapa gram yang dia suka lah kan. But usually, okay, secara integriti ni awak tak boleh tipu lah kan. Sebagai satu syarikat, you cannot lie about the weight. However, of course, the weight varies from tin to tin. Tapi tak bolehlah kurang sangat dan tak boleh lebih sangat. Okey, tak boleh kurang sebab ia menyalahi undang-undang. Tapi kalau terlebih sangat menyebabkan awak akan mengalami kerugian. Okay, probably you will say that, okay, kenapa nak
susah hati sangat kalau 3065 gram. 5 gram je kot. But you must remember 5 gram tu untuk satu tin. Okay, kalau hari tu awak produce 1 million tin, okay, jadi 5 gram darab 1 million tin dah jadi berapa kan? Okay, jadi dah jadi 5 juta gram. Okay, so you have to consider if it is overfilled. So in this example, it says that, okay, from a random sample of 50 cans, it is found that the mean weight was 16.05 ounces. So supposedly your can should contain 16 ounce only. But now, nampak tak ni, terlebih ni? Okay? It is 0.05 ounces terlebih ya. So, and this is based on 50 cans. Jadi sebenarnya awak boleh je buat estimate. Okay, berapa persen adalah antara this and that. However, can we conclude mean weight is larger than 16 ounces by using hypothesis testing. Jadi kita tengok macam mana cara kita nak handle masalah ni. Okay, so for hypothesis testing, we have some learning objectives. That is, we want to know what does it mean by hypothesis testing, and then what is the process. Okay, and then you're going to learn on 6 steps procedure yang saya letak dekat WhatsApp awak ni kan. Step 1, 2, 3 sampai 6. And then you're also going to be able to distinguish when you're going to use one tail and then bila masa guna two tail. Okay. And you should be able to compute and interpret what is p-value, and then nampak tak ni? T-statistic. Jadi T-table awak dah belajar, so hopefully by the time kita dah pandai buat 1, 2, 3, 4, 5 ni, kita akan tahu macam mana nak buat 6. Okay? Okay, so before we proceed to hypothesis testing, ada perkara yang lebih penting iaitu apakah yang dimaksudkan dengan hypothesis? Nampak tak perkataan hypothesis? Okay, saya nak awak letak dekat ruangan chat tu, apa maksud hypothesis? Macam mana? Pukau lah pula, hypothesis. Pukau tu hipnosis. Apa dia hypothesis? Okay, semakin apa dia? Oh, sedap. Alamak, kesian awak. Awak dah makan belum ni? Pukau, anggaran. Bukan. Assume. Assume tu dekat-dekat lah. Prediction. Theory of a conclusion. Lagi mana? Semakin gapau. Explanation that you learn through studies, theory, deduction, simple guess, agatan, assumption, conclusion before experiment, no. Macam-macam kan? Okay, mari kita bagi example of, okay, actually hypothesis is just, okay, mari kita tengok baguslah, bagus awak bagi macam-macam idea awak, what is a hypothesis, but this is, okay, nampak tak apa dia? Kita tak nampak?
Saya dah share belum ni? Tak nampak. Nampak? Saya belum share. Oh, saya dah shot sendiri. Okay. Ni dia. Nampak tak? Nampak. Okay. So, hypothesis is just a statement. Nampak tak? A statement, but more importantly, statement about apa yang dimasukkan dengan a statement? Tulis. Tulislah. Kenyataan. Bagus. Penyataan. Okay, statement is a penyataan. Okay, boleh tak awak bagi satu statement? Tulis. Setiap orang tulis satu statement. Saya cantik, saya lapar. Madam sangat cantik. Banjir di Terengganu. Hari ini hari Khamis. Oh, Dr. Mariza is cute. No extra bonus marks for that. Saya suka makan. Esok Jumaat. Wow. Okay, so basically memang betul lah apa yang buat tu. Okay, is not a statement. Okay, mak saya masak sedap. Okay, sekarang, okay, very good, very well done. You are very clever. Now you already made a statement. Now, saya nak suruh awak buat satu statement yang ada nombor. Boleh tak? Okay, saya bagi dululah. Okay, statement saya yang bernombor adalah contohnya saya nak bagi tahu, okay, berat pelajar-pelajar di dalam kelas accounting adalah lebih kurang berat janganlah berat, IQ lah. IQ pelajar-pelajar bachelor accounting adalah lebih kurang 200. Contoh. Umur saya 21 tahun. Okay, that's a statement. Saya nak kahwin umur 25 tahun. Okay. Esok 4 Disember. Okay, so that's a statement. Yeah, that's a statement. Okay, jadi awak perasan tak apa perbezaan statement saya dengan statement awak? Okay, statement awak sesungguhnya kenyataan yang awak beri tu adalah mungkin benar. Okay, ataupun memang benar. Okay, and it is about you. Yes, there is a population. Yeah, for example, okay, macam saya tadi saya cakap tentang, saya beri anggaran, saya beri satu statement tentang kelas awak. Okay, jadi boleh tak awak bagi satu statement tentang satu population yang awak pilih? Contohnya pelajar dan kelas awak macam saya sebut tadi mempunyai IQ score of average, on average 200. Okay, saya letak contoh sini IQ score of BSc students equal on average. On average is 200. Okay, saya nak tanya awak, betul ke statement saya tu? Izzah, boleh jawab Izzah? Betul tak statement saya tu? Apa maksud IQ score? IQ score of Einstein. Kita tengok Einstein berapa IQ score dia? Jadi IQ score dia adalah 160. What is the
highest IQ. Jadi awak lebih tinggi IQ daripada Einstein punya lah kan? Wow, sangat tinggi. Yeah, okay. So, this is what is meant by, okay, I make a statement about a population parameter. So, I actually guess, saya buat statement tentang average IQ. Okay, average IQ. Tapi statement saya tu adalah subject to verification. Jadi nak tahu sama ada statement saya benar ataupun salah, itu bergantung kepada it is subject to verification ataupun bergantung kepada, okay, mungkin awak akan buat satu test lah. Okay? Boleh? Okay, jadi itulah sebabnya kita belajar hypothesis testing, in which in order for us to verify whether the statement about a population is true or not, we need to test it. Okay? Jadi contoh-contoh lain contoh-contoh lain adalah, okay, nampak tak ni? The mean speed of cars passing milepost. Jadi katakanlah kita nak, okay, dekat Terengganu ni ada Jambatan Sultan Mahmud kan yang awak selalu naik dulu, ataupun dekat ada jambatan baru, saya tak tahu awak dah naik belum jambatan baru? Dah naik belum? Ash. Awak dah naik belum? Dah Doktor. Dah. Okay. Jadi maybe you make an assumption of the mean speed of cars passing jambatan drawbridge. Okay, berapa? Okay, yang ni mean number of miles driven by those leasing. Okay, mungkin mean number of miles driven by Myvi owner for 3 years. Berapa ribu? Okay, berapa ribu kilometer. Yang ni dalam miles lah. Okay, and other than that, the mean time an American family lives in a particular single family dwelling is 11.8 years. Jadi, kita boleh buat satu statement dan kita akan test sama ada penyataan tu benar ataupun tidak. Okay, contoh lain. The mean cost to remodel a kitchen is $20,000. Okay. Jadi mean cost itu adalah penyataan tentang average cost. Dan ini adalah nilai dia 20,000. Okay? Jadi bila kita buat satu statement which is subject to verification, so we need to verify whether the statement is true or not. Jadi contohnya macam inilah yang kita panggil sebagai hypothesis testing. Okay? Jadi dalam hypothesis testing ada 6 step. Kita nampak kat sini stepnya. Okay, step 1, 2, 3, 4, 5, 6. So tak payahlah hafal sebab nanti awak sendiri akan faham. Okay, mula-mula make a statement. State null and alternate hypothesis. And then you select level of significance. You identify the right test. And then you formulate decision rule. Okay. And of course, you're going to take a sample and arrive at your decision. At the end, you're going to interpret the result. Okay, nampak je macam banyak sangat ni kan. Tapi kalau kita buat tu sekejap je. Okay, especially kalau kita buat guna komputer je. Alright, so first, okay, let's have a look at one example. Okay, kita tengok ini jangan baca lagi benda-benda yang kita susah nak faham, kita jangan baca dulu. Okay, kita tengok yang kita faham. Okay, sekejap. Okay, this is the one. Okay. Okay, maaf ya kalau example ni membosankan, tapi okay, kau hadap je. Kau hadap je dulu ya. Okay. Alright, so ini adalah contoh company which manufactures and assemble desks. Okay, in New York State. Okay, jadi dia ada satu model dipanggil sebagai model Ashraf 325. Okay, at Fredonia plant. Okay, it says there mean of 200, standard deviation of 16. Apa benda ni? Cuba bagi tahu sikit.
Okay, nampak tak perkataan weekly production? Okay, so weekly production of the desk, okay, weekly production of the desk is 200, standard deviation 16. Okay? Okay, jadi ini adalah data yang ada lah. Biasanya awak produce weekly 200 desks with standard deviation of 16, plus or minus. Okay, now because of market expansion, new production method is introduced. Okay, jadi ada cara baru macam mana nak assemble the desk, and then they would like to investigate whether now with the new method, okay, the mean number of desks produced at the plant is different from 200. Jadi macam mana bila kita introduce method baru, adakah lebih daripada 200 ke atau kurang daripada 200 je? Kita nak tahu sama ada perkara tu efektif ataupun tidak. Okay, so the first step is to state null and alternate hypothesis. So in this case, ini kita introduce mungkin perkara baru bagi a lot of you. Okay, we're going to state H0 and H1. Okay, H0, mu masih 200. Okay, biasa 200 kan? Mean 200, standard deviation of 16. So we take that as, okay, ini adalah statement kita, masih 200. And your alternate statement, H1, mu is not 200. Okay, 200 ataupun dah bukan 200. Okay, next step adalah select level of significance. Jadi level of significance, kita ambil pensel kita yang bijak ni. Okay, pensel kita dan kita letak warna merah. Biasanya level of significance, you're going to discuss alpha, okay, alpha 0.01 or alpha 0.05 and alpha 0.10. Okay, cuba jawab sikit apa ambil 0.01, 0.05 and 0.10. Boleh tak cek. Hello. Tak ada orang dah. Okay, why is it that you use level of significance at 0.01, 0.05? No. Kenapa kita pilih level of significance? Signify. Kenapa kita pilih level 0.01, 0.05, 0.10? Ada kena-mengena tak dengan apa yang awak belajar minggu lepas ataupun hari Ahad baru? Yeah, different combination level. Yes, Syafiqah. One tail to tail, jangan sebut lagi one tail to tail. Yang tu letter. Okay, boleh tak tukar 0.01, 0.05 dengan 0.10 kepada peratus? Tak, saya cuma tanya kenapa awak pilih 0.01, 0.01 level of significance. Kenapa ambil value ni? 0.01, 0.05 dan 0.10. Why? Kenapa 0.01, 0.05 and 0.10? Yes, Aina, betul? 5%. Ni adalah 5%. Yang ni berapa peratus?
Okey, 1%. Yang ni berapa peratus? Ini berapa peratus? 10%, yes. Ya. Okey, biasanya awak pergi supermarket kan kalau hari sale kan. Ada tak sale 20% ada kan? Sale 50%. Sale 70%. Sale 100% ada tak? Apa maksud sale 100%? You free, kau ambil semua bawa balik rumah. Okey, jadi kenapa biasanya dekat supermarket dia buat 10% diskaun, 20% diskaun, 30%, 50%. Biasanya 20%, 50% ataupun 70%. Itu kalau kat Aeon lah kan. Kenapa tak buat sales 11.57%? Kenapa tak buat sale macam tu? Kenapa? IQ diorang mesti dapat jawab. Kenapa? Okay. People with high IQs. Okay, that's you. Easy kata marketing strategy. Nampak sikit. Okay, apa lagi? Smartest person in the world. Rumit. Too many decimal. Lagi? Orang sama je bagi jabatan ni. Easy to kata kita easy. Okay. To attract customer, interesting. Jadi kalau saya lah sebab kalau macam 20%, 50% orang dah faham kan. Orang awak biasa biasa kalau 20% tu ambil betul pakai macam already know orang dah biasa dengan sale 20%. Dia dah tahu 20% ni banyak mana. Okey, sale 50% lagi lah. Seluruh umat tahu kan. This is half price. Okay, so this is the same for statistics. Okay, contohnya tadi. Okay, kita pergi ke mana? Susahnya lah nak cari. Okay, now if you talk about 1%. Okay, tadi kan? 1%. Betul lah. Mana tadi kita ni kan? Ada ni. Okey, jadi kalau cakap pasal 1%, 5% dengan 10%, itu adalah perkara yang awak duduk sebut dari awal lagi. Okay, for example, during estimation, you calculate at 99%, 95%, and also 90%, 95%, and 99%, which refers to risk at 1%, 5%, and also 10%. Okay? So, 1% tu adalah perkara yang orang biasa lah. Biasa awak boleh faham kalau 100%. 5% awak boleh faham. 5% tu banyak mana. Dan 10% lagi lah kan. Kita boleh faham. How much 10%. Okay, so usually alpha is chosen as 0.01, 0.05, and 0.10. And the next step adalah, okay, we're going to select a statistic. Jadi ada berapa statistik yang awak tahu? Ada dua kan? Z dengan T. Okay? Jadi kalau tak ingat, tak apa. Sebab kita akan buat lagi ni sampai kita pandai. Okay, so Z or T are two statistics that you know. Jadi Z adalah X bar atau mu bagi sigma divided by square root of n. And then once you plug in everything in here, jadi awak akan dapat Z berapa. Okay, and you're going to formulate your what you call that?
your decision rule, okay, at 1%. Okay, at 1%, awak nampak tak ni? 2.576 ataupun 2.58 kita belajar sekolah 96 ni je budak-budak tak apa lah dia mengarut kan. Sharing with this. Okay. Nampak tak ni? Nampak kan? Okay. So if 99% in the middle, you're going to have this plus this. Okay, contoh dua ni kan? Okay, adalah 100. Okay, so this is called alpha 0.01. Okay? And when alpha is 0.01, you know that Z here is, this is not Z, sorry. This is called as critical Z value. Okay? So this is the critical value. Okay, jadi kita akan tengok macam mana nak buat ni. Okay, very difficult lah tadi. Okay, ada banyak cara ni. Okay, it's already 10 minutes past 1 o'clock. Macam ni ya, kita buat satu soalan dulu dan saya akan hantar ke WhatsApp. Okay, macam mana nak selesaikan yang 2.4 tu. So, mungkin bila in the afternoon, awak ada masa free, awak boleh tengok macam mana kita buat untuk kedua-dua apple ni. Okay, so we stop now ya. Alright, okay. Jadi saya minta maaf sebab tadi ada sedikit technical problem. Okay, my laptop is not working properly. I don't know why. Lepas kita buat video ini dia macam merajuk sikit. Okay, by the way, we actually managed to secure number one place. Okay, jadi kita berjaya, my team berjaya dapat nombor 1 untuk video integrity itu. Jadi kita dapat hadiah sebanyak RM500. Okay, jadi ni duit tu kita boleh guna untuk bagi hadiah kepada pelajar-pelajar yang suka menjawab dalam kelas saya. Okay, so with that, I thank you everyone for your kindness and support, and also for your attention. Okay, thank you. Kita jumpa kat WhatsApp. Okay, bye. Share. Okay, bye.